haji puan-puan hajah lagi 3 hari lah ikut jam kita kan. Lagi 3 hari atau 4 hari kita nak sambut hari raya akbar, hari raya yang sangat besar. Hari raya puasa tu hari raya kecil. Hari raya puasa hari raya yang kedua sebenarnya. Hari raya yang besar yang akbar, yang dikira besar ialah hari raya haji, Idul Adha. Memang kita rasa dia punya kebesarannya hari raya itu. Kita takbir aja dah 4 hari. Takbir 4 hari, 5 hari lagi kita. Bermula hari Arafah kita dah takbir dah. 5 hari lagi kalau ikut tu lah. Maka 4 hari kita takbir, tak putus-putus. Mursal muqayyadnya kita teruskan. Hari raya puasa 1 hari je. 1 hari tu bila dah habisnya solat raya dah tak ada lagi namanya takbir. Nak takbir takbir lah tak apa. Tapi hari raya haji ini berterusan sampai hari tasyrik 11, 12 dan 13. Hari raya biasa potong lembu sebelum raya. Hari raya habis kita telan semua. Tapi tak, hari raya haji ada lagi sampai hari ke 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 masih potong lagi, masih meriah lagi kita. Jadi ni hari yang besar. Jadi kita buat tuntutan nak hari raya haji cuti panjang. Bukan cuti kuliah, cuti sekolah. Pasal saya yang sekolah, orang lain semua tak sekolah kan. Dia hari raya haji lebih besar kalau diikutkan. Tengok di situ umat Islam berkumpul raya puasa tak? Tak nampak dia punya. Kalau di Kaabah sana kan, yang hari raya puasa tak ramai macam haji. Dia punya tawafnya. Tuan-tuan tentu kita dapat bezakan. Hari ni, tahun ni adalah tahun yang istimewa buat kita. Belum tentu tuan-tuan, puan-puan, saya, kita semualah boleh dapat raya haji tahun 1444. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sampai lah insya-Allah. Jadi kita sambung pada pelajaran kita sikit je lah ni, sikit je untuk kita bincangkan di saat-saat nak mati ni. Kita dah nak mati semua kan. Allahu Akbar. Siapa yang kata dia lama lagi nak mati, macam dia tahu tarikh dia. Kita memang dah saatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Syarat untuk kematian saya dah sebut lain-lain yang lalu pun dah sebutlah. Syarat untuk kematian yang sangat besar telah ada pada diri kita. Kita bawa sejak kita lahir daripada perut ibu kita. Ini syarat kematian. Lahir saja, hidup itu syarat kematian bagi kita. Dan tuan-tuan, hidup kita yang panjang 60, 70 tahun, 80 tahun hari ini. Kalau kita jauh dengan Allah, tanda-tanda kita memburu neraka. Kalau hidup kita ni dibagi peluang 60, 70 tahun, tapi kita jauh dengan Allah, tanda kita memburu neraka. Maksudnya kita cari neraka. Kalau 60, 70 tahun ini kita tunjukkan yang kita hari ini sebagai hamba yang taat kepada Allah, ini kita memburu syurga. Tandanya kita cari syurga. Kita yang mana? Tak guna hidup walaupun 100 tahun, walaupun 200 tahun, tapi semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan Allah. Jadi alhamdulillah kita hari ini semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Tujuan kita pun untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa cara pun. Jadi insya-Allah pada hari ini dan mana? Ni soalan dalam majlis yang diadakan pada tempat kita lah, kita anjurkan mungkin ada satu masjid tu dianjurkan masjid Arafah petang kan dibuat kan, lepas zuhur ke hingga sampai maghrib dianjurkan. Tak mengapa. Memang ini kalau nak buat sila tempat kita. Walaupun kita bukan orang yang buat haji, tapi kita sama-sama memperingati akan peristiwa Arafah itu, kumpulnya mereka itu di Arafah. Jadi kita tak dapat ke sana, bukan kita jadikan tempat kita tu suasana bumi Arafah, tak. Kita raikan sana dan kita buat majlis-majlis yang baiklah, ada tazkirahnya, ada amalan zikirnya. Sebab kita nak sampai bila tentu, jadi dibolehkan untuk memperingati. Bukan kita buat tanah kita sebagai tanah Arafah, memang tak jadi. Dan ganjaran pahala pun tak sama dengan mereka yang pergi haji sana, duduk di bumi Arafah, wukuf di sana memang tak akan menyamai. Jadi kita tak dapat pergi, kita buat jugalah. Ada tazkirah, yang penting peringatan kita. Mudah-mudahan dengan peringatan itu untuk kita lagi berjaga-jaga, lagi kita terus merayu dan memohon, ya Allah, Kau sampaikan aku ya Allah di bumi Arafah tahun depan 10 hari bulan aku berada di Arafah. Mana dah tahu hari-hari itu diterima. Saya tahu memang ni akan jadi timbul persoalan. Lagi satu, bila selisihnya hari, itu takut nak jawab lah. Buat saja, yang itu kita hadir bila dianjurkan, ada insya-Allah. Mudah-mudahan ada ganjaran. Dikata perhimpunan-perhimpunan yang baik. Lagi yang datang pula daripada lain-lain. Kumpul buat apa ni? Untuk berkumpul-kumpul kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kan hadis yang lalu, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum. Di mana dia kumpul? Di satu tempat, yadhkurun Allah azza wa jalla. Dia kumpul tu dia untuk mengingati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa dia kumpul-kumpul. Besok orang ni apa jadi? Orang ini besok. Ni yang dia kata yab'athumullahu yaumal qiyamah. Orang ini besok Allah bangkitkan di hari kiamat. Fi wujuhihimun nur. Di wajah dia dilingkari dengan penuh cahaya. Ala manabiril mu'lu', ala manabiril lu'lu'. Allah letakkan dia di atas mimbar mutiara. Allahu akbar. Daripada perjalanan dia untuk ke mimbar mutiara, permaidani yang dipijak itu ialah daripada timbunan-timbunan kasturi. Tuan-tuan, agak siapa dia ni? Esok akan dibangkitkan di hari kiamat satu kaum, ya la yab'atsanallahu yaumal qiyamah aqwaman. Nanti akan dibangkitkan oleh Allah satu kaum hari kiamat fi wujuhihimun nur. Pada muka dia penuh dilingkari dengan cahaya lebih terang daripada cahaya matahari. Kemudian diiring orang ni. Diiring ke mana? Diiring ala manabir. Apa manabir? Mimbar. Mimbar-mimbar. Manabiril lu'lu', mimbar-mimbar mutiara. Diiring tu jalannya di atas timbunan-timbunan kasturi. Permaidaninya. Agak macam mana nikmatnya Allah. Kemudian itu bila nampak, kita besok nampak orang ni apa? Yughbituhumun nas. Orang ini besok manusia semua cemburu atas mereka. Siapa mereka? Inilah orang yang berkumpul-kumpul. Jadi kalau ada majlis-majlis kumpul-kumpul untuk kita ingatkan Allah, ingat akan kebesaran Allah. Tak ada perkara yang rosak di situ, insya-Allah. Mudah-mudahan bangkit seorang cemburu kita. Kenapa ni Ni bukan nabi, ni bukan rasul. Kenapa mukanya bercahaya? Kenapa dihirung begitu mulia? Kenapa diletakkan atas mimbar-mimbar mutiara? Oh, rupanya dulu suka berkumpul-kumpul. Hum tahabbuna ila Allah. Dia suka kumpul-kumpul kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan Haji saya tanya tadi tu kalau kita buat majlis tasyabbuh tadi dikatakan berkumpul-kumpul untuk meraihkan suasana Arafah. Ini tuan-tuan, jadi mudah-mudahan sebelum Arafah ni kita cuba-cubalah berpuasa Arafah ni tak. Iaitu Allah jatuh lain hari pula ni Tuan Haji kata. Macam mana ni? Tak apa, kita puasa je ikut apa yang diputuskan negara kita. Puasa je lah. Walaupun itu katakan ini kalau ikutkan bukan Arafah ni, hari nahar ni. Tapi kita masih Arafah. Ni kenapa ni puasa ke Arafah ni? Kenapa masih puasa Tasu'a ataupun puasa Tarwiyah? Tak, ini patutnya dah hari Arafah. Tak apalah. Bukan pusingan dunia, pusingan alam. Yang kita kena ikut puasa je. Yang penting Allah Ta'ala ganjari kita, mudah-mudahan puasanya hari Tarwiyah diberi ganjaran pahala, bukan diampunkan dosa setahun yang lalu. Siapa puasa hari Arafah, Allah Ta'ala ampunkan 2 tahun dosa yang lalu, setahun, dan dosa akan datang setahun. Kita puasa je, insya-Allah. Dan Allah Ta'ala terima kita. Kalau tak dapat puasa tak apa. Kerana apa? Memang bukan ada suasana puasa. Ya, pantang, lalu dapur tengok tudung saji, nyungkit kat tudung saji, benda lagi tak jadi-jadi. Dia bukan suasana. Tapi kalau ada suasana, insya-Allah. Ya, macam puasa Ramadan, puasa 6. Kan saya sebut, ingat senang kena puasa 6 kalau tak ya. Bermula puasa bukan main sungguh-sungguh lagi. Ni hari kedua Syawal. Dah tak makan dah, kenapa? Puasa. Puasa 6 sampai 29 Syawal baru dapat 2 hari tu. Ingat main-main. Punya sungguh-sungguh tu. Daripada 2 Syawal sampai 29 Syawal, 2 hari tu fikir. Punya ujian, punya ketat. Jadi ini namanya puasa sunat. Jadi kalau boleh mampu, kita cuba juga nak dapatkan pengampunan Allah Ta'ala, kita cubalah. Betul ya? Dan berikut dalam kitab kita ini, dan sunat bagi sekalian orang yang hadir. Ini dah saat-saat hujung dah. Hari tu dah putus harap, kita amal sampai yang atas. Kalau kita rasa kita pun dah memang dah nak hujung dah. Selagi ada suara, selagi ada kata, gunakanlah suara dan kata itu untuk perbanyakkan zikir kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan terpacul daripada mulut kita di ketika ditariknya roh kerana terkejutnya kita lafaz la ilaha illallah yang kita sebut. Itu yang lepaslah kan. Jadi ini pentinglah. Kerana apa? Tak ada zikir lain tuan-tuan puan-puan yang lebih afdal, tak ada. Mana ada zikir lebih afdal? Mana ada lafaz yang lebih afdal daripada la ilaha illallah? Tak ada. Apa dia yang selalu kita sebut? Afdalu zikri kan? Ini afdal zikir. Fa'lam, kena tahulah, fa'lamu, tahulah annahu, sesungguhnya dia tu la ilaha illallah. Sebab itu selalu nak mula zikir sebut fa'lam apa? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Kita dah nasihat dah jemaah semua. Afdalul zikri. Afdal zikir fa'lam. Kamu semua kena tahu annahu sesungguhnya zikir tu la ilaha illallah. Banyakkanlah lisan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir kalam kita nanti dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan. Ya, sebab Nabi sebut apa? Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajarkan mayat-mayat kamu apa dia? Orang yang dah nak habis umurnya, dan nak habis usianya, dan nak habis nyawanya. Nabi kata apa? Laqinu talqinkan. Hajarkan dia. Mautakum, mayat-mayat ni nak jadi mayat dah dekat. Biqaul. Apa qaul? Dengan kata-kata. Jangan kata lain. Kata je la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah tak boleh panjang, dah pendek nafas dah. Sebab apa? Allah. Jangan ada sebagian pendapat kalimah Allah tak ada manfaat. Kesian. Ada pula kalimah Allah tak ada manfaat. Dalam hadis Nabi kata, nanti dunia penghujung nanti tak akan habis lagi sekali lagi ada orang yang ucap kalimah Allah. Dunia tak akan habis. Bermakna kalimah tu sangat bermanfaat. Yang mana ada tak bermanfaat? Memanglah kalimahnya Allah saja tak. Segala-galanya tu lafzul jalalah, lafaz yang paling agung. Yang kata tak ada manfaatnya, dunia tak akan hancur selagi besok ada orang yang ucap Allah. Dia dah tak boleh lagi nak ucap la ilaha illallah, dah tak boleh dah. La ilaha illallah dah tak boleh. Di saat itu tuan-tuan, sampai ada manusia bangkit, dulu atuk aku macam pernah cerita kalimah ni. Macam pernah cerita kalimah ni. Dia tak tahu nak sebut. La ilaha illallah dah tak boleh sebut besok. Yang boleh sebut Allah. Dunia tak akan hancur, insya-Allah. Bila ini orang last dah tak boleh sebut, dunia kosong dengan lafaz Allah, baru Allah binasakan dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau dah tak boleh nak diucapkan panjang la ilaha illallah, takut nanti dia tarik nafas la ilaha, habis nafas pula. Dah apa akuan dia? Rupanya akhir kalamnya tiada Tuhan. Ini khawatirlah. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima lah. Sedangkan Nabi jelaskan dalam hadis, man akhir, siapa akhir kalam dia la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang penyudah kalam dia dakhalal jannah. Allah letakkan siapa akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuan-tuan, di sini ada ustaz. Ada ustaz besar, ada ustazah. Saya baru-baru nak belajar dengan ustaz dengan ustazah. Oh, dakhalah tu. Kenapa Nabi guna perkataan dakhalah? Rahsianya dakhalah, tahu? Dakhalah maknanya telah masuk. Kalau Nabi guna yadkhulu, akan belum lagi. Saya akan pergi masjid pada istongkat pagi ni, belum tentu sampai. Tapi saya dah masuk masjid. Memang sampai lah, dah masuk. Memang dah sampai. Nabi guna perkataan dakhalah, tak guna yadkhulu. Ini rahsia perkataan. Siapa ucap kalimah la ilaha illallah, memang masuk syurga punya. Walaupun dosa dia sebanyak bumi, dia memang masuk syurga punya. Tapi kalau dia tak bertaubat, maka dia akan dihapuskan dulu dosa dia dengan dinilai dengan dosa dan azab, terima dulu, bersih baru masuk syurga. Dia akan masuk syurga punya. Jangan takut. Yang penting kalimah la ilaha illallah. Jangan la ilaha, neraka punya kan. Jadi pendek kan. Dan sunat bagi sekalian orang yang hadir kita padanya, pada siapa? Pada orang yang dah habis, dah sampai ke hujung, hampir hujung nyawanya, mendoakan dengan tetap imannya, wahai Allah, sahabatku ini dalam keadaan sakarat ya Allah. Ini sahabat ya Allah dalam keadaan sakarat ya Allah. Ni ya Allah dalam keadaan susah ni ya Allah. Doakan ya Allah, engkau ambil dia dalam keadaan iman dia sempurna. Tadi kita doa Allahumma apa tadi? Allahumma inna nas'aluka salamata fid din, wahai Allah, aku mohon ya Allah, engkau selamatkan aku dalam aku amal agama ni. Selamatkan dalam agama ni, engkau selamatkan aku ya Allah. Ada orang dalam Islam pun dia tak selamat. Jadi kita mohon, itu doa yang dah diwaridkan daripada para alim ulama, para salafus soleh dulu. Amalkan. Sekurang-kurang itu kita mohon sempurna tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Satu kan. Lepas tu sempurna tu, wa afiatan
fil jasad, afiah ya Allah. Bagi sihatlah ya Allah badanku. Sihat untuk apa? Sihat untuk boleh ibadah kepada Engkau ya Allah. Jangan sihat tapi tak boleh ibadah, rugi. Bila orang yang sihat dia tak boleh ibadah, itu istidraj namanya. Allah umpat dia. Itu istidraj. Minta sihat tapi boleh kuat ibadah. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Ini hari ni kita sedang usaha-usaha lah ni doa. Kita dah mohon dah doa pada Allah. Tapi hari kita mohon kita duduk. Tak, sekarang tuan-tuan puan-puan dah mohon tapi kita buat kerjanya. Apa kerjanya? Pergi masjid buat apa ni? Cari ilmu. Itulah dia. Waziyah datang fil ilm. Dan tambahlah ya Allah, aku ya Allah tentang ilmu ni. Tambahlah ya Allah. Tambahlah ya Allah. Kau minta hari-hari. Sampaikan Nabi sebut dalam hadis, man arada dunya. Siapa yang hendak dunia, dia nak dunia je lah. Fa'alaihi bil ilmi. Dia mesti ada ilmu, kan hadis tu. Wa man arada al-akhirah. Siapa yang dia nak akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Dia kena juga ada ilmu akhirat. Ini ilmu lah tu cerita Nabi sebut. Ini yang kita doa. Wa man aradahuma. Siapa ni dalam kehidupan ni dia nak dua-dua. Dia nak dunia, dia nak akhirat. Fa'alaihi bil ilmi. Dia mesti ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Kalau tidak, susah tunggal langgang kita. Dalam pengurusan itu. Jadi waziyadatan fil ilmi. Lagi wa barakatan fi rizqi. Dengan ilmu yang ada, kita boleh buat kerja pilihan yang kita nak buat. Kalau kerja lah, ni mana kerja yang barakah, kerja yang tak barakah mana. Sebab itu wa barakatan fi rizqi. Kemudian tu dapat satu tugas, satu tanggungjawab. Mudah-mudahan kalau infaknya ada, ganjarannya ada, barakah rezeki tu. Jadi insya-Allah lah ni Allah barakah ila kita. Apa lagi lepas tu? Wa taubatan qabla al-maut. Ni dah saat-saatnya dah. Minta dah merayu, wahai Allah, ni ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut, ya Allah, Kau terima ya Allah aku nanti ya Allah, andai kata nak mati ni, jadikan aku hamba-Mu yang bertaubat. Taubat sebelum kematian. Ini sangat beruntung. Kan dah kata Allah merindui atas diri hamba itu. Hamba siapa? Hamba pemaksiat, hamba pendosa. Allah rindu. Allah rindu apa? Rindu taubatnya. Sebab itu doa tu, wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, terimalah aku ya Allah, taubat sebelum mati. Ada orang yang mati tak sebab taubat. Wa rahmatan indal maut. Ketika mati, ni dia ajar dengan kalimat tauhid, wa rahmatan. Ya Allah, lempahi rahmat kasih sayang-Mu ya Allah di saat aku nak mati. Susah ni. Nak matinya tu susah. Susah tu nak mati, subhanallah. Tapi minta rahmat Allah, minta pertolongan Allah. Doa tu tuan, tak doa lain-lain. Lepas doa Rabbil firli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkan mak bapak, dua bapak, dan kasihi mereka. Itu sering doa tu. Doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu dah menyeluruh. Kalau tak panjang lah, dah cukup dengan doa tu. Kalau tak melirik-lirik, tak habis-habis contoh lah. Macam saya doa apa benda yang dibaca. Saya doa tadi nak mula tu, nak mula duduk sini. Apa doanya? Kan doa nak belajar tu kan? Doa belajar. Masa duduk sini tadi. Doa belajar lah tu. Apa doa yang dia punya yang kat situ yang kita kena faham? Allah. Ada tu. Wa hifdzal mursalin. Ya Allah, Kau beri kami yang ada ni ya Allah. Hafaz mudahnya seperti mudahnya hafaz rasul-rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, ni tadi ni yang ada ni, ya Allah beri ilham ya Allah dari malaikat berdekatan. Kan ada malaikat kita ni yang datang Allah utus. Apa yang dua rangkap atas saja. Kalau baca awal jumpa. Kenapa sampai situ dah pulanya? Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Dan besok kita semua sekali sama. Lepas mati kita akan dihisap. Dihisap tu kalau ada dosa, ya Allah, mana boleh lepas. Tetapi kita dah mohon semasa hayat, wa maghfiratan ba'dal maut. Allah, beri aku ampunan ya Allah. Tadi minta taubat, minta sayang, minta taubat. Kemudian ya Allah di hari kebangkitan nanti ya Allah, aku ni berilah maghfirah, berilah pengampunan. Allah ni Allahumma hawin alaina. Yang biasalah kita pun dah sebut. Apa dia hawin? Mudah, lunak, senang. Ya Allah, saat mati kita tahu susah ya Allah. Tapi kita pun mohon juga, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tahu mabuk mati itu susah, sakitnya mati itu susah. Tapi hawin tu mohon ya Allah, permudahkan.
Ya Allah permudahkan, lembutkanlah ya Allah di saat mati. Dan tadi bermulalah. Jadi itu semua sekali mudah-mudahan jadi amalan kita, dan kita kena doakan saudara kita yang dalam keadaan nak meninggal. Bukan kita datang kita cerita apa, jangan ada satu cerita pun, tak perlu nak cerita apa pun. Bila duduk situ dekat dengan saudara, terus doakan lagi dekat. Tak boleh pergi daripada di kejauhan pun tak apa, doakan. Dah tahu sekarang pun dah masanya dah apa, zamannya dah moden sikit kan, bukan moden sikit, moden banyak lagi. Dah tahu berita mudah sampai kepada kita, terus doakan, terus doakan. Jangan sampai kita tak doakan. Mudah-mudahan dengan asbabnya ramai yang doa. Kalau satu saja Allah Ta'ala terima, maka tuan-tuan alangkah beruntungnya si mati ini. Sekiranya mati dalam keadaan iman. Tuan Nabi ketika duduk di satu pohon bersama sahabat-sahabat, tiba-tiba lalu orang Yahudi diusul, mayat Yahudi. Kalau kita kata sana engkau bukan Islam pun, kita tak kisah kan. Tapi Nabi bila mayat Yahudi lalu depan dia, Nabi nangis tak berhenti. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa nangis? Itu yang mati kan orang Yahudi tu. Dia kata, orang Yahudi tu pun umat aku juga. Orang Yahudi tu adalah umat aku. Kenapa? Nabi akhir zaman, kita semua umat akhir zaman. Orang Islam ke orang tak Islam. Cuma umat tu terima Islam ke tak Islam. Jadi Nabi menangis kerana apa? Aku tak sampaikan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, begitu sekali. Ruginya kalau saudara mati, saudara kita meninggal tanpa iman. Nabi saudara Yahudi meninggal tanpa beriman kepada Allah, menyebabkan Nabi menangis. Jadi kita hari ni, apa rasa kita bila kita ditinggalkan oleh seseorang yang contohnya sembahyang tidak, ibadahnya tidak dan sebagainya, semua tidak. Dan macam mana kita? Kita doakan siapa-siapa je lah. Kalau kita nampak mayat yang diusung, wahai Allah, Engkau terima dia dalam keadaan dia beriman kepada-Mu ya Allah. Wahai Allah, Engkau terima dia dalam keadaan dia diampuni ya Allah. Wahai Allah, ini ya Allah, mayat ni ya Allah, kalau dia ada dosa ya Allah, Engkau tukarkan ya Allah dosa dia dengan pahala. Tak salah doakan. Manalah tahu barakahnya dosa, berkahnya doa yang kita majukan. Allah terima salah satunya, subhanallah. Dan dikatakan minta doa supaya mati dalam tiap-tiap baginya dengan tetap imannya, dan mati akan dia dengan dia. Ayatnya apa? Bagi sekalian orang yang hadir padanya mendoakan dengan tetap imannya, dan dimatikan akan dia dengan dia. Apa dengan dia? Dengan iman. Minta doa, tetapkan dan matikan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Tuan-tuan kasih di Allah Ta'ala, hari ini dulu kita di Lauh Mahfuz, tempat mana dikumpulkan kita punya roh. Bila Allah tanya, alastu birabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Kita campur dulu. Orang kafir pun sama di satu wadah yang sama. Allah tanya dengan usia roh kita yang sama, kita semua sama. Alastu birabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Semua beriman masa itu. Roh kita semua beriman. Apa disebut? Qalu bala syahidna. Aku yakin, aku bersaksi engkau lah Tuhan. Itu iman. Beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kita dekat dunia diuji dengan berbagai. Besok mati Allah Ta'ala tanya iman. Soalan pertama, ma rabbuka? Siapa iman kamu? Siapa Tuhan kamu? Iman, dia tanya iman. Lain-lain nanti dulu. Ma rabbuka, kan iman. Ma nabiyyuka, kan iman. Ma imamuka, kan iman. Dia akan tanya perkara tentang iman. Sebab ini kita dilahirkan di dunia ini untuk apa? Untuk kita mencari perkara yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita, macam mana kata, supaya kembali kepada Allah dengan iman. Dulu kita dah yakin semua sekali. Kita bertua dalam keadaan kita mengaku bala syahidina, bahkan aku bersaksi engkau Allah. Allah pilih kita, diletakkan kita dalam rahim orang yang beriman. Kemudian kita lahir daripada orang yang beriman. Kita dipilih. Ada yang tak dimasukkan dalam roh yang beriman. Itu kehendak Allah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, subhanallah. Ini pilihan lah. Jadi hari ini tinggal akhirnya kita, pengakhiran kita macam mana nanti. Adakah kita beriman kepada Allah? Jadi kita doakan sahabat kita, nanti orang lain akan ramai doakan kita. Wahai Allah, ni sahabat nak meninggal ya Allah, susahnya dia ya Allah. Engkau ambillah dia dalam keadaan beriman kepada ya Allah. Ambillah ya Allah dalam keadaan beriman. Esok orang doakan kita, wahai Allah, ni ya Allah. Bukan kita tahu. Macam kita juga sekarang, bila ada kematian kita rajin sembahyangkan jenazah, rajin. Esok kita pun tak tahu siapa-siapa yang datang sembahyangkan kita, kerana kita rajin sembahyangkan jenazah.
Hari ni pula berlaku ya pilih-pilihan. Yang sembahyang jenazah ni yang dah tua-tua, kenapa pergi sembahyang? Pasal aku nak mati. Yang muda tak, aku lama lagi buah pokok. Sembahyang jenazah bukan untuk orang tua saja. Orang muda sama. Tapi sekarang bukan macam seolah-olah ada dia punya darajah lah. Darajah apa? Darajah pangkat ya. Yang tua je sembahyang dulu. Besok yang tua ni besok nak mati ni. Yang muda-muda tak. Dia tak ada. Salah tu. Kat mana-mana sekarang. Tapi dah okey lah sekarang orang muda muda, macam dulu. Panggil lah. Keluarlah nak tekak Pak Imam. Ganti Pak Bilal pula. Keluarlah. Dah siap uduk. Dah nak sembahyang kan. 3-4 orang. Itu pun yang dah jalan dah tak boleh dah. Susah nak bangun. Kalau dia tu pun boleh jalan laju, dia tak sembahyang juga kan. Bukan gitulah tak, insya-Allah. Rajin-rajin kalau ada jenazah sembahyang kan, insya-Allah. Nanti orang akan ramai sembahyang kita. Okey. Dan sunat mengajar akan dia. Mana pergi naik sana pula ni? Dah sudah ni. Dan sunat mengajar akan dia la ilaha illallah. Jika tiada berkata ia akan dia. Jadi janganlah maksudnya gini sebenarnya. Jangan bagi cakap apa-apa kata lagi dah lah. Kalau dia dah tak boleh kata pun ajar je. Dia dah tak boleh berkata pun, dah tak boleh cakap pun. La ilaha illallah, dah tak boleh cakap pun. Dah tak boleh cakap pun, tapi bisikkanlah di telinganya. Bisikkanlah. Kalau tak boleh bisik, kuat-kuat sikit. Kalau dia tak sadar, ambil botol, ketuk 2 botol. Ketik-ketik dengar. Jadi nanti dia dengar. Tak adalah. Ini mungkin dah sebut yang lalu. Ingatlah, siapa-siapakah orang-orang yang diucapkan kalimah la ilaha illallah dia tak boleh baca? Kan ada kan yang lepas kan? Allah pekakkan telinga dia sebelum dia mati, ada. Bukan pekak perkara lain, pekak kalimah tauhid je. Ajarlah kalimah tauhid, dia tak dengar. Tapi ajar perkara lain, disuruh sebut ini, itu, disebut. Tapi la ilaha illallah tak disebut. Allah pekakkan. Kerana apa? Kerana dekat dunia, dia memekakkan diri dia sendiri. Tahu? Masa dia sihat, dia memekakkan diri dia. Contohnya azan. Azan kan, untuk apa? Untuk sembahyang berjemaah. Dia memekakkan. Dia memekakkan. Dia tak dengarkan. Hati dia Allah tutup. Jadi nanti, macam mana ya? Ada tuan, ada golongan yang nanti, masa nak mati, dia tak akan dengar pun kalimah tauhid yang diajar. Ada. Yang lepas saya dah sebutlah tu. Kadang-kadang kita pun tergolong dalam golongan itu. Ya, kalau kita pun, saya pun kadang-kadang silap kita kan. Azan masih lagi ada yang bercerita, bercakap. Rupa-rupanya orang yang bila azan diazankan, dia berkata-kata, ini salah seorang nanti yang telinganya dipekakkan sebelum dia mati. Ya, dipekakkan dengan kalimah tauhid. Azan tu tak ada apa-apa. Ini mungkin contoh dulu yang lepas kan. Tapi kalau ada darurah tengah azan, ada sahabat kita yang salah jalan. Contohnya, ada sahabat kita yang hari ni perlukan pertolongan tu, depan tu ada ular tu, jangan. Ular contoh, tak apa. Kerana keperluan. Ni tak tanpa apa-apa sebab kita bercerita. Khawatirlah kadang-kadang kita pun terlajak begitu. Ini takut. Kalaulah di ketika itu Allah Ta'ala pandang kita, terima kita. Terimanya apa? Ini, dia ni berkata-kata ketika azan. Nanti pula masa dia ajar kalimah tauhid, dia tak akan dengar. Kerana masa azan tu bukan main lagi. La ilaha illallah, kita tak nak dengar kan. Begitulah sama juga kata ulama tu apa? Orang yang hari ini dengar azan tapi tak nak melangkah kaki ke masjid, itu pun sama. Azan tapi tak nak melangkah kaki ke masjid, seolah-olah dia tak tahu yang itu dipanggil. Ini pun sama juga. Golongan ni juga golongan yang khawatir nanti bila ditalkinkan kalimah la ilaha illallah, rupanya Allah dah pekakkan dia dulu. Dunia dia dengar tuan. Cerita dunia dia dengar, tapi cerita akhirat, cerita kalimah tauhid ni dia tak dengar. Ajarlah. Okey. Nabi kata ajar. Nak mati ajar. Kalau dia tak nak sebut pun ajar juga. Tak nak sebut ajar juga. Jangan putus-putus. Kerana di ketika itu datang antara syaitan dengan malaikat. Kita tak tahu mana satulah. Dan sunat membaca surah Yasin pada sisinya. Jadi jangan salahkan. Kalau ada orang yang sedang nazak, ada kumpulan yang datang, kita datang, tak perlu cerita lain dah. Kita tahu ni dah, yalah, dah terbaring dah, kita tahu ni belum meninggal ni. Bacakan Yasin, tak apa. Kerana apa? Dengan baca Yasin supaya mudah keluar akan rohnya. Bantulah, bantu. Pun disebut dalam hadis kan, bacakan bagi mayat yang nak meninggal dunia, bagi orang yang nak meninggal dunia, maka bacakan Yasin untuk mudah keluar roh. Kalau juga tak boleh keluar, lama nazaknya susah, maka bacakan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd tu surah apa ni? Guru. Bacakan surah tu.
InsyaAllah. Ini kalau isteri nakal-nakal kan tengah tidur, bacakan aja surah tu. Disuruh malas, bacakan surah degil kan, bacakan surah tu. Macam itu ke ya? Kalau suami nakal, bacakan surah tu. Jangan suruh cepat jauh keluar, bagi lembut hati dia. Tak apa. Jangan dirakdukan dia. Okey, bacakan surah Yasin. Jangan, kenapa kita tengok kat majlis ada memang atuk-atuk kita dulu memang dah baca begitu. Bila ziarah ke rumah orang sakit, lagi-lagi bila dah nazak kan dipanggil semua kita datang. Bacakan surah Yasin. Jangan cerita banyak lagi dah. Jadi ketika kita harap kepada Allah, mudah-mudahan bantuan kita tu, ini yang kita mampu, Allah Ta'ala terima dengan bacanya surah Yasin. Bacakan kat sebelah dia, tak apa. Tak ada sebelah, jauh-jauh. Nanti bila dah meninggal, dah tak payah bacakan lagi. Dah meninggal sebenarnya dah tak baca lagi dah kat sebelah dia, dah tak ada dah. Masa belum meninggal tu, untuk dimudahkan. Okay. Untuk apa? Itu bagi siapa? Kalau dalam kitab saya bagi yang muhtadhar lah. Muhtadhar bagi yang datang. Maknanya semua sekali alangkah bahagianya si mati. Kalau yang datang tu sama-sama semua baca surah Yasin. Susah-susah, nazaknya susah, dimudahkan. Allah. Nabi pun rasa susah mati lagi kita, macam mana susahnya tak? Nabi pun rasa susahnya mati. Rasa sakitnya mati. Kata Sayyidina Ali, kalau kita berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dihiris-hiris dengan 1000 kali hiris, bukan 100 tau, 1000 kali hirisan pedang, maka lebih sakit lagi berbanding matinya di atas katil yang empuk. Subhanallah. Lebih sakit. Itu Sayyidina Ali sebut. Kalau kita meninggal di katil yang empuk, sakitnya meninggal tu lebih sakit lagi berbanding dengan 1000 kali hirisan pedang. Itu Sayyidina Ali sebut. Kalau Nabi sebut apa? Dengan 300 kali hirisan pedang. Nabi sebut lagi apa? Mati tu, walau mati di katil yang empuk, seperti kambing yang dilapah kulitnya hidup-hidup. Wallahu akbar. Macam mana kan? Tapi jalan-jalan nak mudah mati ada kan? Minggu lepas apa? Kat Indon apa satu? Yang dapat minggu lepas. Aqrabu bil Quran kan? Kan ada tu. Dekatkan diri kita dengan Quran. Akrab diri kita dengan Quran. Yang kedua apa yang lepas? Nak mudah. Matinya supaya cepat, supaya mudah keluarnya roh. Senang tak insya-Allah lah. Dia tak akan datang sakitnya tu. Insya-Allah, kita tak janji, tapi ini amalan yang ulama-ulama kita bagi. Satu kan aqrabu bil Quran, betul? Yang kedua aqrabu bis salawat. Selalu dengan salawat. Salawat ni ada dia punya kelebihannya tuan-tuan dalam keadaan kita nak mati ada. Yang ketiga, aqrabu bis sadaqah. Banyakkan sedekah rupanya mudah lah. Yang matinya mudah. Yang keempat, aqrabu bil walidain, dengan mak bapak kan. Ada tu saya sebut tu. Yang kelima, aqrabun bil qaulil hasanah. Yang kelima, lidah ni kena akrab dengan cakap baik-baik. Satu dengan Quran, dua dengan solawat, tiga dengan sedekah, empat dengan mak bapak, lima dengan cakap-cakap baik. Ini jalan-jalan, you know. Tapi belum tentu kita kata jamin tak. Mana tahu ini bahagian kita yang ulama dah sunsunkan apa? Aqrabu bil Quran. Akrabkan diri dengan Quran. Ini saya ingatkan diri saya lah. Yang kedua, aqrabu bis salawat. Akrab dengan salawat. Yang ketiga, aqrabu bis sadaqah. Kan? Akrab dengan selalu sedekah. Yang keempat, aqrabu bil walidain, akrab dengan mak bapak. Yang kelima, aqrabu bil qaulil hasanah. Banyakkan lidah kita dengan kata-kata baik. Ini dah diberitahu dah. Kalau siapa nak mudah mati tak sakit, hawin kita dah mohon. Hawin alaina fi sakarat. Hawin alaina, dah mohon dah. Jadi cubalah kalau ya dah. Begitulah. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah mudah di saat kematian kita tak. Siapa yang mudah masa mati, mudah dia dalam kubur. Siapa yang mudah dalam kubur, mudah dia mahsyar. Siapa mudah mahsyar, mudah dia mizan. Siapa mudahnya mizan, mudah dia sirat. Siapa mudah sirat, mudah dia masuk surga. Allahu akbar. Bermula daripada inilah kerja-kerja kita yang sikit-sikit kita buat. Kita mengutip-ngutip ridha Allah. Ketika utip sekarang ni adalah sikit-sikit ya. Masa 24 jam bagi masa 1 jam ya Allah. Adilnya kita tak. Okay. Baik tuan-tuan kasih di Allah Ta'ala. Ni apa maksud akrab? Kalau gelas ni
Kalau gelas dengan botol ni, ini bermakna qarib. Tapi kalau botol masuk dalam gelas, ini namanya akrab. Namanya akrab. Ni kalau botol ni dengan gelas ni, dengan cawan ni, dia ni sahabat qarib. Tapi kalau dia duduk dalam sini, ini akrab. Itulah Quran. Kalau setakat kita sikit-sikit dekat-dekat itu, tapi bila dia ada di dalam hati kita amalkan, itu akrab. Begitu dengan selawat. Bermaknanya banyaknya macam mana dengan baca Quran. Banyaknya bagaimana dengan selawat. Begitulah. Jalan-jalan telah dibentangkanlah sedikit-sedikit daripada kalam ulama. Kalau kita nak cuba-cuba dekatkan. Okey, tadi ya, surah Yasin. Maka bila diyakini akan matinya, setelah dikejam akan dua matanya, bila dah meninggal, cepat-cepat dikejamkan matanya. Nanti kalau tak cerdik je, pula kita jalan sana dia tengok sana, kita jalan sini tengok sini. Allahu Akbar, jangan macam tu. Dah mati, nadi tangan dah tak ada, pegang sini dah tak ada. Tapi kalau kita ke sana dia ke sana, kita ke sini tak. Jadi bila tahu, bila cepat mati segera kejamkan. Kerana bila dia celik, dia akan celik, payah nak dikejamkan nanti. Kerana di ketika itu masih lembut lagi, dan dikejamkan akan dua matanya, dan lembut segala sendi. Kerana masa ketika itu dan lembut segala sendi-sendinya disebutkannya, dan ketika masih lembut lah sendi, dan diletakkan akan dia bertelentang, iaitu menghunjur kaki kepada kiblat. Dan kalau yang dah meninggal, jangan dibaringkan kaki menghadap matahari terbit, tak. Bila dah meninggal, kaki hadapkan matahari jatuh. Cepat-cepat buat. Meninggal saja ditutupkan matanya. Dalam keadaan anggotanya masih lembut, diperbetulkan, dirahibkan tangannya, dibetulkan macam mana dalam sembahyang. Kemudian terus ia ubah. Ditanggalkan pakaiannya. Kalau ditanggalkan sakit, potong aja lah baju tu nak apa pakai. Dipotong saja, memudahkan bagi si mati. Kerana sakitnya itu masih ada lagi. Bukan ada lagi, 40,000 tahun pun sakit lagi kok. Jadi macam mana ni? Jadi dihadapkan kaki ke arah kiblat. Begitu. Setelah dikemaskan tu, kalau takut terenganga, ya ditongkat sedikit, diikat dengan kain. Tak apa, ni dibolehkan semua. Kalau tangannya takut terlepas, ikat juga. Diikat dengan kain lembut supaya nanti mudah pengurusannya. Masa masih lembut lagi, bila dah keras nanti dah susah. Kalau dia mati tangan melonjor je, tak dibetulkan, dia agak jadi payah nanti nak betulkan tu. Air masa lembut begitu. Dan bertelentang, dihunjurkan ataupun dilunjurkan kaki kepada kiblat, dan ditutup akan dia dengan kain yang tipis-tipis, jangan tebal, sakit tu. Jangan taruh berlapis-lapis, jangan. Supaya keluar hawa, supaya bahang tu tak terperap dekat antara mayat dengan kain itu. Jangan ditutup dengan kain yang tebal. Taruh kimbis pula, jangan. Kain tipis, cari kain paling tipis. Sekarang kain paling tipis kain apa? Kain plekat, kain batik lah. Baik, batik lepas. Ada orang hadiah kita batik lepas. Kau ingat aku nak mati ke apa? Tak, bukan. Itu bukan mestinya batik yang lepas. Saya lagi suka menganjurkan bukan batik. Carilah pakaian yang kain yang satu warna. Ya, kalau putih tutup je putih semua. Kalau biru satu warna, tak apa. Kain batik boleh, kain batik, bukan kita jalan tak boleh. Memang yang ada dulu, orang yang dulu kain batik je, yang mudahlah. Lagi kain yang batik tu lah memang tak dijahit kan, dia lepas kan. Itu yang batik lepas. Itu kalau gulung-gulung, silap-silap, dia terlepas. Batik lepas kan. Dan supaya keluar hawanya, dan disegera dengan mentahjizkan akan dia, dan selepas itu segeralah dimandikan. Tuan-tuan, puan-puan, kita lihat, bukan kita nak menilai apa tanda-tanda si mati ini orang baik. Satu, meninggalnya mudah. Dua, pengurusannya segera, mandinya segera. Lepas tu kapan terus sembahyang terus disegerakan. Ini tanda-tanda yang disebut. Jadi jangan kita pula hari ni melabelkan, ini lamanya ni 1 hari nampaknya dia ni, baru semalam baru tak lepas, ni tak baik, ni tak boleh. Kita tak boleh macam itu. Hari ni lepas sembahyang, lepas dimandikan, tadi mandikan waktu duha, dikuburkan waktu asar. Itu sebenarnya perbuatan yang hidup ni tak baik. Yang hidup ni lah sia, dia apa kena. Patutnya dia dah dapat nikmat kubur tau. Patut dah dapat nikmat, kita biarkan. Duha tadi siap mandi, tunggu sana sini sampai. Lepas asar baru ke bumi, jangan.
Jangan, Nabi kata segerakan mayat apabila telah selesai 3 perkara ni. Segerakan. Apa dia? Dah dimandi, terus segera kapan? Dah kapan, terus segera sembahyang. Dah sembahyang, terus segera ke bumi. Ini tanda-tanda orang yang meninggal tu orang yang baik. Mudah-mudahan. Okey. Ketahui olehmu, insya-Allah kita sambung di pertemuan akan datang. Minta maaf ni terlambat berhenti ni. Okey. Juga sempena nak raya ni, saya ambil kesempatan dah, mohon maaf kalau ada salah silap, salah kata mungkin, bahasa yang agak tak baik, memang banyak tak baik bahasanya. Mudah-mudahan ada kemaafan dari tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Mudah-mudahan kita semualah di antara kita saling maaf-maafan, kita dapat maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya gitu juga semua makna. Semua halal, insya-Allah. Halal saya juga tau duduk sini. Allah. Nak raya dah. Terima kasih. Sama-sama je.